Nama saya Raja Mukris lah. Raja Mukris Raja Ahmad Kamaruddin. So, saya mendapat pendidikan awal selepas sijil pelajaran Malaysia di Institut Teknologi Mara, kajian seni lukis dan seni reka. So, selepas tu Malaysia masa tu ada satu institusi yang khas dan fokusnya kepada filming. Dan saya tengok dalam tu ada subjek-subjek seperti filmmaking, sinematografi, suntingan dan sebagainya. Jadi sebabkan sinematografi itu ada salah satu daripada elemen yang ada dalam tu, saya roll ke dalam institution tu. Institution tu sudah tiada lagi dan institution tu diberi nama Akademi Filem Malaysia. Okey, selepas habis Akademi Filem Malaysia, banyak divert kerja-kerja perfilman saya. Saya habis masa tu 1999 di Akademi Filem Malaysia ni, satu institution daripada apa yang dihasilkan, yang diterjemahkan oleh Finas, pemangkin untuk filem industri masa tu. Kami tak terdedah kepada teori semata-mata, kami terdedah dengan pemikiran. Daripada kabel sekecil alam macam ni sampailah besar, sampailah kita kenal pasal kamera, kita kenal pasal tripod, kita kenal pasal track, semua bendanya. Bagi saya yang menjurus terhadap sinematografi lah. Jadi dia banyak mengubah future career saya. Saya kenal dengan ramai pemikir-pemikir filem seperti Datuk Yusof Haslam, Suami Baba, dan juga ramai pengarah-pengarah iklan. Dan kita bekerja sampailah satu hari bakat saya dikesan oleh Badaruddin Haji Azmi. Pada tahun dekat-dekat habis tu kita ada orang kata projek final year. Jadi semua student dikendaki buat projek dia lah. Okey. Saya satu batch dengan Osman Ali, Sofi Jikan, Farid, arwah Pit yang anak Fauzan Nawi ya. Kami semua satu batch kat situ. Devon, banyak dari situ lah. Jadi waktu itulah saya menang first time best cinematography. Waktu itu hasil yang pertama saya dapat award. Award start daripada itulah first time saya di Akademi Filem. Ada saya pernah ada Red Ribbon punya awards on Buka Api ya, Osman Ali. Lepas tu saya ada Indie Festival for Cinematography Independent, tapi itu directing dah. Kalau sinematografinya 3 atau 4 daripada festival filem, Profima dalam 7-8 macam tu. Macam cukup putih. Tak cukup gua bagi. Aku tak ada masalah, tapi jangan buat sampai aku jadi bodoh. Lepas tu on directing punya part saya ada dalam 2-3 macam tu. Makanlah. Kau lapar aku bagi makanlah. We are kids. We are kids. We are kids. Selepas habis daripada saya belajar di Akademi Filem dan selepas beberapa tahun, saya telah di-offer oleh Skimpa daripada Universiti Utara untuk melanjutkan pelajaran di Skimpa. Dekat situ saya change direction. Saya change of direction bila saya bertemu dengan Izwan Yaakob daripada Universiti Utara Malaysia yang menganjurkan saya untuk menyambung pelajaran, untuk saya change direction to education. Kalau masuk tahun 2020 ni dah hampir 22 tahun local and foreign. Maknanya kalau foreign tu saya banyak bekerja lah. Kalau foreign pergi ke luar negara untuk bekerja di dalam negara seperti Entertainment, Entrapment. Sir is married? A widow. Can you please explain to me why you call me sir? Women do not stand in the presence of His Excellency. You do not look sufficient of age. How many years have you? Enough to know that age and wisdom do not necessarily go hand in hand. You know what, Mac? I don't want to hold the record alone. No? I need your help on another job. What? The crown jewels or something? Oh, come on, too easy. Jadi why not benda ni saya absorb ke dalam education lah. Maknanya menyumbangkan balik, giving back to the community.
Kalau disebut pasal inspirasi, kalau yang sebenarnya datang daripada Leonardo da Vinci. Saya tak ada inspirasi daripada pembikin filem ke apa semua. Jadi apa yang membuatkan saya jadi Leonardo da Vinci ni sebagai salah satu daripada idol saya, inspirasi saya ialah semasa saya di ITM dulu. Kami daripada art and design, daripada seni lukis dan seni reka. Kami belajar tentang ramai painter dan apa semua. Dan apa yang kelebihan kepada dia adalah di mana science dan arts is combined together. Daripada segi dia adalah seorang saintis. Dia adalah kita kenal mungkin dengan Mona Lisa dia, tapi sebenarnya banyak benda-benda yang bersifat sains dan arts dikombinkan. Tapi kalau daripada segi filmmaking, kalau lokal je lah, lokal saya rasa inspirasi saya Badarudin Haji Azmi lah. Because saya hidup dengan dia, saya faham. Maknanya bukanlah tentang maksudnya inspirasi itu diambil sebagai dia berjaya saja ke apa tak, tapi daripada segi dia sebagai seorang filmmaker tu, dia banyak mendidik saya daripada segi disiplin kerja, melihat kerja tu, cara melihat kerja tu, bagaimana kita mengekspresikan visual dan sebagainya. Jadi selebihnya bukan dia yang ni, kita sendiri yang akan ada hala tuju atau kiblatnya. Pada saya, vision without execution adalah halusinasi. Jadi dia harus visi ni harus sekali jalan dengan execution kita. Dia kalau tak ada vision tu dengan executionnya tak selari, maka saya rasa tak perlu ada visi pun. Dia cuma dengan kata-kata je, macam tu lah saya rasa. Jadi kalau nak dikatakan falsafah saya, saya bukan datang daripada orang sastra pun sebenarnya, tapi saya, apa yang saya nak adalah satu je lah, terus hidup. Falsafah saya kalau saya sampai ke hari ini ialah terus hidup. Jadi terus hidup itu akan bersangkutan dengan apa yang saya kerja. Saya perlu kerja untuk terus hidup. Saya perlu melakukan filem yang bagus atau filem yang boleh ditonton ramai untuk terus hidup. Saya boleh buat, saya kena ada positive minded ataupun state of mind yang bagus untuk terus hidup. Jadi itulah falsafah saya sampai hari ini, saya untuk terus hidup. Sejak daripada dulu lagi, saya sangat memilih circle saya. Circle untuk saya berdamping, circle untuk saya berada bersama. Saya adalah seorang yang tidak mesra alam, untuk maksudnya lepas saya shoot, saya akan hang around atau mingle around dengan with this people in the industry. Saya datang daripada India, independent punya movement. Industri ini semacam ada satu kelompok yang memisahkan antara art house dan this mainstream punya, which is saya tak begitu bersetuju. Saya tak begitu okey dengan keadaan tu. Sebab apa? Sebab falsafah tadi, untuk terus hidup. Maknanya kami masa tu banyak buat short film, okey, berasaskan konsep independent ni lah. Maknanya self-producing, mempunyai hak ke atas karya. Itu seharusnya kita ada decision untuk bercakap pasal inilah cuttingnya, inilah suntingannya, inilah naskahnya, inilah cara kita mengarahnya. Okey, itu penting untuk sesuatu karya yang bersifat independent. Okey, independent boleh sahaja jadi low budget. Okey, itu takrifan yang normal. Tapi independent boleh saja jadi bajet yang besar, because the independent producing. Contoh yang paling dekat adalah Scope Production, independent producing. Dia orang mempunyai satu tiang ataupun mall Scope Production. Jadi begitulah kami masa tu. Okey, cabaran dia waktu tu besar. Sebab apa? Kami masa tu kalau nak buat syuting bukan dengan video, dengan negatif. Negatif tu mahal lah. Satu roll saja dekat 400 lebih ringgit, 16mm. Maknanya satu roll is around 10 minutes. Jadinya waktu kami kat situ, cabarannya lah, mintalah dengan Erma Fatima, kalau ada filem lebih, kalau dia shoot tu, mintalah dengan Uwe, banyaklah benda-benda macam tu yang kita minta. Dan masa tu kita tak ada suntingan, dia memang orang kata negatifnya suntingan. Dekat Finas tu lah kita buat. Jadi sekarang dah lain. Sekarang ni lebih kepada very teknologi. Kalau dulu
kita dah sunting, kita hantar balik ke lab untuk buat positif dia. Sekarang ni what you get is, what you see is what you get lah, maknanya boleh dapat dalam sekelip mata. Jadi saya rasa kalau nak dibandingkan dulu dengan sekarang, jauh beza dari segi apa nama ni, proses pembikinan, proses kita membikin sesuatu karya yang bersifat independen, ya. Masa dulu total duit, kita spend duit, kita share, kalau among us kita share, siapa yang jadi DOP ke apa benda, ada dia punya skop masing-masing. Saya rasa kesenangan dia adalah sebab you can shoot with any orang kata kamera. Saya selepas tu, saya daripada independent punya kita dah tentu masa tu, daripada independent punya pergerakan atau movement masa tu, dan seterusnya targetnya adalah ke mainstream. Untuk apa? Untuk terus hidup. Independent ni boleh jadi macam-macam. Dia sebab dia bersifat personal, ya. You have rights on everything. Okey. Boleh jadi saja dia akan jadi satu karya yang memberontak, boleh saja dia jadi keadaan sesuatu yang menjual negara, tetapi untuk saya tidak. Untuk saya adalah creative license yang 100% yang apa yang saya apa kiblat dia terpulang sebenarnya kepada sifat seseorang pengkarya itu. Saya lebih ke situ sebab saya berada dalam circle itu, maknanya working class. Kalau ikutkan dalam kerja-kerja sinematografi, memang saya sukakan benda-benda yang setiap kerja yang saya lakukan tu akan ada lain, supaya saya tidak dinampak hanya macam ni je kerja saya, very static. Maknanya okey, ini je. Maknanya you boleh tengok dalam red kebaya, tapi you tak boleh nampak benda dalam red kebaya dalam Kala Malam Bulan Mengambang. I thought I saw red kebaya in your window. A red kebaya? No, you must be mistaken. Mana Jongki dia? Tengok, burung wak-wak. Hey, kamu tak dengar cerita lagi ke? Mi, aku kat sini. Music please! Waktu dulu kami diasah untuk baca skrip dan buat kerja dalam skrip. Okey, setiap scene tu dia ada graf kita akan ada punca, contohnya punca lighting kita, konsep lighting kita, low key, high contrast, low contrast, and everything in that script. Then we work there. Dia telah kerja-kerja pengarahan tu telah dilakukan, pengarahan fotografi tu telah dilakukan di dalam naskah lagi. Jadi memang tujuan dia adalah untuk tidak nampak sama. Tidak nampak sama, kecuali ada beberapa kerja action yang mungkin akan jadi sama disebabkan skripnya macam itulah. Itu sebab waktu dan ketika ini, bila sesuatu company yang mula untuk bagi saya untuk mengarah, untuk jadi pengarah fotografi, the first thing for me now sekarang adalah naskahnya. Jika naskah ini pernah saya buat dulu, saya ada banyak kerja-kerja action motor, action kereta. Saya ada banyak kerja-kerja yang low, orang kata yang mellow dan everything. Okey, kalau benda tu ada kebersamaan dan saya tidak boleh pergi lagi dah, dan saya yakin tidak ada lah, baiklah bagi pada orang muda yang baru nak up. Maksudnya diorang lebih bagus dapat that job untuk kerja-kerja orang kata showreel dia. Jadi saya tak nak buat filem Kala Malam yang satu lagi. Saya nak buat noir betul tetapi fiction.
mungkin neo noir. Dia jadi macam tu. Jadi untuk tahap umur saya yang macam ni dan segalanya, pemilihan tu sangat penting. Jadi saya memang orang kata dah start, bukan start, dah lama dah start memilih untuk bekerja dalam sinematografi yang mempunyai konsep-konsep yang tertentu. Contohnya yang saya akan buat coming soon adalah Nyonya Ronggeng. Nyonya Ronggeng saya sebagai pengarah dan saya sebagai pengarah fotografinya. Kenapa saya tak bagi pengarah fotografi kepada orang lain? Bukan kerana saya tamak, tetapi ini saya tak pernah buat lagi. Jadi saya perlu buat. Saya perlu buat untuk saya punya own ni. Jadi bila saya ada kuasa ni, kita cakap pasal power. Okey. Kalau dalam sektor pembikinan below the line, directing, editing, as a director of photography apa semua ni, bila you mengarah sebagai cinematographer, dia jadi pengarah, dia tak risau dah sebagai pengarah fotografi. Kerja dia lebih mudah. Sebab apa? Lakon layar di tangan dia. Okey, bila lakon layar di tangan dia dapat mengarahkan fotografi, tapi operator lain lah. Tapi dia dapat mengarahkan fotografi atau visualnya dengan lebih senang, tanpa lagi ada sekatan-sekatan yang macam tak boleh buat dah saya benda-benda tu. Jadi saya tak nak ada sekatan tu, saya tak nak pening. Saya perlu dia direct to the apa yang kita nak. Vision dan mission tu di tangan saya sendiri. Kalau tengok daripada segi landscape sinema saya, kebanyakannya sangat cram. Dia sangat cram. Contohnya dalam Ophelia sendiri. Mana-mana kedai emas 70-80 ribu dalam tangan tu. Dah habis tadi. Orang nak berada tu dunia akhirat. Kehidupannya sangat kram, ruang dalam sangat kram, orang-orangnya kram kat dalam. Jadi benda-benda ini adalah sifat yang sebenarnya dalam masyarakat kita untuk layer working class ni. Anda akan tengok sebenarnya bagaimana working class mereka-mereka ni ada yang tinggal dengan 7-8 orang di dalamnya. Ada yang yalah, kita tak cakap lagi pasal macam mana cara diorang bekerja. Diorang bukan bekerja satu kerja je, mungkin 3-4 kerja macam tu. Okey, dipindahkan rasa tu menjadi kesan. Kesannya di mana? Kesannya tadi tu. Maksud saya hujan tu adalah kesan yang bagi dia punya to neutralize back the thing. Jangan kembali ke mama. Tapi biar aku yang nak kena gila macam ni. Aku hampir tak percaya aku sedang menikmati sisa-sisa terakhir hidup aku. Hidup yang aku tak sangka kesudahannya macam ni. Aku akan rindukan kehidupan. Itu sudah pasti. Watak-watak yang bukan satu hala, dia ada dimension. Daripada segi karakteristik dia, daripada segi analisis karakter dia, daripada segi apa yang akan dilakukan, apa yang akan menjadi kesan kepada mereka semua. Jadi kalau tengok dalam filem saya semuanya pasal kematian. Sinema filem itu maksud saya kematian, tidak satu pun yang dibenarkan hidup. Untuk filem-filem saya, kalau anda tengoklah semua untuk filem tidak ada 7 semua habis. Ophelia sama. Jadi mereka-mereka ni adalah kesan-kesan yang terjadi dalam masyarakat kita, yang perlu kita faham mana ini benar, bukan sekadar tuntunan macam tu. Susahlah berkenaan profesionalism ni, sebenarnya susah kita nak cakap
Sebab apa, benda yang tak profesional akan jadi profesional saja. Dia boleh jadi macam tu. Jadi tapi pada saya kena ada ilmu. Kena ada ilmu untuk membikin dan membuat filem ni. Apa yang saya katakan adalah ilmu daripada segi kita dalam aspek perfilman satu benda lah. Jadi mungkin saja boleh ditolak kerana tak semestinya ilmu. Aku buat dekat YouTube pun boleh jadi benda ni semua tetapi benda ni sebenarnya asasnya perlu ada ilmu. Proses macam mana kita nak kenal pasti talent ni. Pengalaman ni saya rasa sangat membantulah dalam aspek kita ni sebagai a filmmaker. Saya cakap pasal filmmaker, saya tak cakap pasal director ke, cinematographer ke atau sebagainya. Pengalaman ni lah yang sebenarnya akan membawa kita lebih berfikir apa yang kita akan buat nanti. Okey, tetapi juga kadang-kadang apa yang terjadi sekarang adalah di mana mereka ini tidak diraihkan. Kita nampak kesannya dia tidak lagi semeriah dahulu. Kita nampak ada banyak penurunan. Adakah statement saya ini berlandaskan kutipan? Tidak, bukan saja kutipan ya. Mungkin ada yang kutipan yang sampai 30-40 juta mungkin. Tetapi banyaknya yang sudah habis. Tidak pergi ke mana-mana. Dan yang paling yang saya rasa perlu adalah meraihkan balik mereka-mereka yang masih hidup ni, yang telah menyumbang sesuatu benda yang bagus, yang sesuatu benda yang telah dieksplor dahulu untuk sekarang. Mungkin kita tak nampak Sayang Salmah dah, kita tak nampak Lieutenant Adnan ya. Kita tak nampak X-ray dulu. Kita tak nampak benda-benda tu. Kita tak nampak apa dia punya graf tu daripada apa yang telah dilakukan. Yang nampaknya hanya teknikal je lah. Saya nampak teknikal je sebab dia tukar kan daripada 35mm kepada digital. Kita nampak macam tu lah dengan hanky-panky off. Yalah, benda-benda yang seperti itulah teknikal. Suntingannya mungkin daripada special effects, visual effects dia. Yang selainnya tak ada, hanya cantik saja. Harapannya agar industri perfilman ni dia harus diberi satu ruang nafas yang lebih besar kepada pembikin yang berpotensi. Bukan berpotensi disebabkan social media, bukan berpotensi daripada sebab circle-circle yang mengangkat mereka-mereka ini, tak. Berpotensi daripada segi apa yang kita nampak, dia boleh pergi jauh. Siapa yang nak determine this thing? Siapa? Apakah kita sudah ada satu landasan untuk meletakkan mereka ni? Maknanya kalau kita buat bola, adakah ada kesebelasan orang ni betul midfieldnya, betul strikernya, betul penjaga golnya, macam tu. Begitu juga dengan filem. You cannot produce selambak macam ni. Kalau you produce selambak, okay, you ambil semua ni, boom, jadikan dia. Siapa you nak pilih ni? Siapa yang you rasa ada potential ni? Kan? Jadi benda-benda macam ni harus ada determination.